Allah menjadikan lidah sebagai penterjemah hati serta anak kunci kebaikan dan kejahatan. Ini pepatah sufi, ya. Jadi daripada lidah itulah akan jadi kebaikan, daripada lidah itulah akan jadi kejahatan. Sekiranya mahu hatimu baik, kawallah lidah waktu berkata-kata, ya. Jadi tak ada istilah saya walaupun mulut jahat tapi hati baik, tak ada. Itu istilah tu tak ada. Kalau hati baik, lidah dia akan menterjemahkan kebaikan hati dia. Dia tu walaupun mulut dia macam tu tapi hati dia baik, itu tak ada. Ya, Nabi SAW hatinya cukup baik, sebab tu yang keluar daripada lidahnya semua yang baik-baik, semua yang baik-baik. Ya, kan ada satu cerita, seorang perempuan minta Nabi doakan, ya Rasulullah, doakan aku berada dalam syurga. Perempuan tu dah tua. Nabi kata, orang tua mana ada dalam syurga? Orang tua mana dalam syurga? Nabi bergurau. Apa yang Nabi cakap tu memang betul, sebab yang masuk syurga nanti, Quran kata urban atraba, yang masuk syurga semua akan jadi macam muda belia kembali. Maknanya makcik nanti bila masuk syurga, makcik akan bertukar jadi orang muda balik. Itu yang Nabi kata orang tua mana dalam syurga. Yang perempuan ni tak faham ilmu sastra, dia tak faham tentang Quran. Ada ayat Quran kata yang masuk syurga akan jadi muda. Makcik tu mula menangis, nangis macam tu. Allah, Nabi tengok, Allah, aku tak berniat pun nak mencederakan hati dia, ya. Nabi pun cover balik makcik. Maksudnya makcik nanti masuk syurga akan jadi orang muda balik, sebab dalam Quran kata urban atraba, yang masuk syurga semua jadi orang muda-muda balik. Nabi cover balik. Walaupun Nabi bukan niat Nabi nak mencederakan hati dia, niat Nabi memang bercakap benda benar, tetapi walaupun benda benar telah tercedera hati orang, segera Nabi cover balik cerita yang sebenar mana, macam mana. Macam hadis yang kita sebut tadilah, ayah kamu lah neraka, ayah aku bersama juga lah neraka. Ini rahmatnya, rahmah yang ada dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga-jaga, ya. Jadi kita boleh semaklah mulut kita, ya, macam mana, ya, adakah kita telah gunakan pada perkara yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala redai, ya. Sayogialah melazimi diam, kerana diam itu dapat memelihara orang jahil dari menjadi perhiasan bagi orang yang berakal, ya. Jadi kalau tak tahu apa-apa, senyap je lah, senyap aja, ya. Kalau kita tak tahu apa-apa, senyap aja. Itu Imam Syafi'i kata, aku kalau berdebat dengan orang alim menang sokmo, tapi kalau aku berdebat dengan orang jahil tak menang-menang aku. Memang orang jahil dia akan bercakap ikut nafsu dia, ikut perasaan dia. Imam Syafi'i pun kalah dengan orang jahil, kan? Sebab itu kita dah tahu orang ni jahil, tak payah dah, tak payah berdebat dengan dia. Dan kalau kita tahu kita jahil, senyap je lah, diam aja, tak payah kita nak menambah-nambah, kerana diam itu lebih baik daripada berkata-kata kalau kita tidak ada pengetahuan dalam perkara tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nas fin nar ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Apakah yang akan melempar jatuh hidung manusia ke dalam neraka kalau bukan hasil kejahatan lidahnya? Itu yang kita bimbang, ya. Ini lidah, dialah syurga, dialah neraka. Dia boleh bawa kita ke dalam syurga, dan dia juga boleh bawa kita ke dalam api neraka Allah. Ini yang seorang yang nak menuju ke jalan Allah, pasti dia akan menjaga lidahnya. Adakah lidah ini digunakan untuk perkara baik ataupun tidak, ya. Itu yang pepatah Melayu datuk nenek moyang kita selalu berkata-kata, apa dia? Terajak perahu boleh ditarik, terajak kata buruk padahnya. Itu, ya. Ini pesanan orang tua-tua yang cukup baik untuk kita sama-sama fikirkan tentang lidah kita.